Ya, jadi mampukah PT3 meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar? Dan bagi membincangkannya bersama saya di studio ialah Tuan Haji Kamarudin Jazuli, Timbalan Pengarah Redaksi Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM, dan juga Puan Noriza Mohamad Noor, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan LPM. Selamat datang kedua-duanya. Ya, kita terus saja kerana selepas PT3 ni diumumkan, ramai mencetuskan banyak suara-suara sama ada yang ada yang membantah, ada yang setuju dari kalangan ibu bapa pelajar dan juga warga pendidik sendiri. Jadi saya nak tanya, sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai PT3 ini, apakah apa yang terkandung dalam PT3 ini, mungkin apakah yang diambil kira? Kenapa PMR perlu diganti dengan PT3? Sebab saya generasi PMR. Silakan Tajuk. Ya. Taksiran yang ketiga ini kita nak memberi gambaran yang menyeluruh tentang keupayaan para pelajar kita. Bukan saja dari segi keupayaan intelek dia, tetapi juga keupayaan jasmani, emosi, rohani. Dia juga. Oleh sebab itu, di dalam pentaksiran pembatasan sekolah ini ada komponen akademiknya yang terdiri daripada PT3 itu sendiri, dan satu lagi dah pentaksiran sekolah yang dibuat di peringkat sekolah, dan juga kita ada komponen bukan akademiknya, iaitu yang bentuk pentasan aktiviti jasmani dan co-curriculum tadi, dan juga pentaksiran psikometrik. Jadi dengan keempat-empat jenis pentaksiran ini, kita akan dapat melakukan 4 pelaporan yang akan menggambarkan keseluruhan potensi para pelajar kita. Jadi itulah beza utama antara PMR dahulu dengan pentaksiran tingkatan 3. Jadi tiada lagi peperiksaan berpusat seperti PMR. Sebelum ini mungkin pelajar hanya belajar, lepas tu jawab peperiksaan, skor A sebanyak yang mungkin. Mungkin boleh terangkan lagi Puan juga, apakah yang terkandung dalam PT3 ini yang akan dilaksanakan bermula 1 Julai ini? Okey, di dalam PT3 ni kita ada 4 komponen. Okey, komponen yang tadi Tuan Haji dah sebut, psikometrik dan juga PJSK ialah komponen yang bukan akademik. So yang komponen psikometrik ni ia adalah satu komponen yang bukan berasaskan kurikulum, tetapi dia adalah untuk mengumpul maklumat tentang trait personality yang ada pada murid-murid kita. Dan dalam trait personality ni kita ada 2 lagi yang kita ambil kira, iaitu kita melihat dalam ujian aptitude dia dan juga ujian psikometrik. Ujian aptitude ni lebih kepada untuk melihat dia punya kecenderungan, bakat, minat dia, dan ini dikaitkan dengan kesediaan murid itu di dalam proses pembelajaran tu. Siapakah yang akan menjalankan ujian psikometrik ini? Okey, ujian psikometrik ini akan dikendalikan oleh guru bimbingan kaunseling ataupun guru kaunseling di sekolah. Kerana mereka ini adalah orang yang dilatih untuk mengendalikan ujian-ujian psikometrik ini, dan mereka ini memang ada kepakaran untuk membuat membuat intervensi sekiranya perlu ada intervensi dan sebagainya. Ya, saya difahamkan ujian psikometri ini juga yang akan menentukan pemilihan pelajar sama ada untuk melanjutkan pelajaran dalam ke sekolah berasrama penuh ataupun sekolah teknik dan sebagainya, betul? Sebenarnya asas untuk pemilihan itu ialah PT3. Kemudian kita tambah dengan ujian psikometrik yang akan menggambarkan minat dan kecenderungan para pelajar itu. Supaya pelajar itu tahu dan sedar apa minat dia. Okey. Lepas tu baru dia yang akan, siapa yang akan tentukan pemilihan itu? Selepas ujian, keputusan ujian itu, ataupun berbalik semula kepada pelajar itu untuk menentukan ke sekolah aliran mana yang pelajar itu akan masuk kemudiannya selepas PT3 ini? Ini akan ada bahagian yang akan menguruskan lagi kemasukan ke asrama penuh, terutamanya. Kita ada bahagian asrama penuh yang akan melakukan ini. Dengan mengambil kira dari segi pentaksirannya 4 perkara tadi tu, iaitu dia punya PT3 punya khususan, pentaksiran sekolah dia punya khususan, PAJSK dia punya khususan, dan juga ujian psikometrik. Jadi kita mengambil keseluruhan data pentaksiran itu untuk menentukan para pelajar ni sesuai ke mana dia nak pergi untuk maksud pendidikan dia yang lebih tinggi. Jadi untuk tempoh 1 Julai sehingga Oktober itu, apa yang akan berlaku dalam tempoh itu untuk PT3 ini?
Untuk 1 Julai hingga 18 Julai ini, para pelajar akan melaksanakan kajian kes untuk mata pelajaran geografi dan juga sejarah. Ya. Okay. Kemudian untuk 12 hingga 17 Oktober nanti akan melibatkan ujian bertulis yang melibatkan beberapa mata pelajaran lain lah, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, pendidikan Islam, kemahiran hidup bersepadu dan mata-mata pelajaran bahasa tambahan. Ya. Jadi itulah yang akan berlaku dalam tempoh 1 Julai itu hingga 17 Oktober. Ya. Jadi betulkan saya kalau saya silap ya, ujian bertulis ini soalan-soalan peperiksaan itu akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah itu sendiri, betul? Tidak. Untuk tujuan ujian bertulis ini, soalan-soalan akan disediakan oleh lembaga kebiasaan dalam beberapa banyak yang diperlukan, tapi sekolah akan memilih soalan-soalan itu untuk dia dipasang dalam bentuk satu instrumen yang lengkap. Bagaimana proses itu berlaku? Jadi proses ini di lembaga kebiasaan kita akan buat penulisan item ya, untuk setiap mata pelajaran untuk kegunaan yang mencukupi bagi di PT3 ini. Kemudian kita akan hantar item-item ini ke sekolah melalui sistem dan daripada sistem itulah sekolah akan memilih item-item untuk setiap mata pelajaran untuk ditadbir ketika PT3 itu akan berlangsung. Bagaimana Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk memastikan ketulusan pihak sekolah dalam pemilihan ataupun kita kata mungkin ada sekolah, saya tak nak tuduh ataupun ada kemungkinan itu yang mungkin soalan yang akan bocor ke bagaimana atau bagaimana proses itu? Yang ini kita dari segi sistem di lembaga peperiksaan kita sudah sediakan satu soalan yang berkualiti dan satu kumpulan soalan yang dipilih mengikut peraturan-peraturan itu yang akan memastikan instrumen itu ataupun kertas soalan itu setara dari segi kualitinya untuk setiap sekolah. Kemudian kita juga ada peraturan ataupun standard operating procedure yang boleh memastikan soal integriti itu dapat kita pantau dan supaya tidak ada berlaku ketirisan. Jadi walau bagaimanapun integriti di pihak pentadbiran terutama yang di sekolah itu satu perkara yang sangat penting untuk diamalkan lah dekat sekolah. Dan selepas peperiksaan untuk memberikan pemakahannya pula juga diterapkan di situ pentafsir dari luar bukan dalam sekolah sendiri, ada unsur itu. Mungkin boleh terangkan? Kita ada dalam penjaminan kualiti kita ada pementoran, penyelarasan, pengesanan dan pemantauan. So dalam elemen mekanisme penjaminan kualiti ini, kita akan lembaga melantik pentadbir luar untuk membuat moderasi dan juga verifikasi. Moderasi ini ialah untuk melihat instrumen itu dipasang, dari segi instrumen lah dipasang mengikut sepatutnya, dan juga apabila disebut moderasi skor yang tuan sebut tadi itu, maknanya kalau guru sekolah dah beri, ketua panata dia akan semak balik dan kita lantik pentadbir luar untuk membuat moderasi supaya murid itu menjawab berdasarkan soalan dia, dan kita lihat juga dia mengikut seperti mana yang ada di dalam peraturan perskoran. Dan bila menentu sah ni juga ini sangat penting. Menentu sah ni menentu sah oleh pentadbir luar dan pengetua sendiri akan menentusahkan keputusan. Siapa yang akan melantik pentadbir luar dan penentu sah ini? Pihak sekolah sendiri ataupun pihak? Pentadbir luar ni akan dilantik oleh lembaga kebiasaan. Pentadbir sekolah akan dikenapasti oleh pengetua-pengetua sekolah masing-masing. Maknanya mereka ni bekerja secara dua pihak lah. Satu yang akan memulakan kerja memeriksa skrip jabatan calon tu, kemudian pentadbir luar ni akan datang untuk memantau dan melihat sama ada pemeriksaan itu telah dilaksanakan mengikut peraturan yang kita tetapkan. Jadi dengan itu nanti skor tu kita boleh percayai sebagai skor yang betul dah untuk pelajar berkenaan. Dan mereka ini adalah dari kalangan tenaga pengajar sendiri, dari guru-guru? Dari guru-guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Jadi kita nak tahu juga bagaimana dengan persediaan pihak sekolah di seluruh negara ketika ini, khususnya mungkin sekolah-sekolah di pedalaman. Adakah mereka sudah bersedia untuk melaksanakan PT3 sebab berbaki kurang seminggu lagi?
Dari segi persediaan di sekolah, sepatutnya perkara inilah bukan perkara asing di sekolah. Dia akan mengajar mengikut kurikulum yang standard, maknanya semua orang akan mempunyai persediaan yang sama lah dari segi kurikulumnya, dari segi apa yang dia patut mengetahui ataupun kemahiran yang patut dia kembangkan dari masing-masing. Dan cuma dari segi lembaga peperiksaan, kita telah menghantar beberapa dokumen dah ke sekolah untuk menjadi panduan. Umpamanya kita sudah menghantar format tetap mata pelajaran itu, dan kita sudah pun memberi panduan macam mana PT3 itu akan dilaksanakan. Benda ni saya rasa tak menjadi masalah yang besar lah untuk sekolah bersedia menghadapi PT3 ini. Seperti juga mereka menghadapi PMR dahulu. Saya rasa itulah. Puan, dari segi silibus yang ada ketika ini untuk PT3, dia masih sama dengan silibus yang sebelum ini, cuma format peperiksaan itu yang berlainan, betul? Format tidak jauh beza juga. Okey. Cuma dari segi pelaksanaan dia, bila kita sebut pentaksiran sekolah, maknanya dia dibuat di sekolah, ditaksir oleh guru sekolah, diskor oleh guru sekolah. Okey. Dari segi format tak jauh berbeza. Cuma saya suka ingatkan, apabila kita sebagai guru mengajar, kita mengajar mengikut kurikulum, tidak berdasarkan format. So format ni dia boleh jadi apa-apa saja, tetapi kita ada format untuk membuat pentaksiran ni. Cuma nak tambah sikit dari segi dalam kertas soalan PT3 ni, kita ada masukkan lebih banyak unsur-unsur kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab kita nak menyediakan para pelajar supaya dia bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih hebat di luar sana. Jadi HOTS atau kebat ni satu unsur yang penting lah dalam kertas soalan yang akan dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, dan juga kita harap ini diikuti perubahan ni di peringkat sekolah juga, supaya para pelajar kita menjadi para pelajar yang lebih terbuka pemikirannya, lebih kritikal, lebih kritis. Itu jadi kita harap kertas soalan kita itu akan menggalakkan budak untuk lebih banyak membaca, lebih banyak berfikir, lebih banyak kritikal kepada suasana sekelilingnya. Kalau ikutkan peratusan, berapa peratusan HOTS dalam PT3 ini? Mungkin 80% berbanding sebelum ini? Kita tingkatkan sedikit demi sedikit ikut tahun. Untuk PT3 ni kita ada lebih kurang 30% lah. 30% item kebat. Berbanding dengan ujian berpusat ataupun yang bermusim sebelum ini, kita dalam jawab soalan. Perkara ini ada lebih kurang 20%. Jadi keputusannya juga akan diumumkan terus selepas tempoh ujian tu dalam tahun ini juga, dalam menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun, macam yang lepas-lepas PPR kita biasanya mengumumkan besar sebelum Christmas sebelum 25 Disember. Sebelum sesi sekolah bermula. Dapatkan keputusan itu dikeluarkan pada masa ataupun pada ketika itu jugalah. Keputusannya masih tempoh lebih kurang sama. Keputusan tu kalau ikutkan kita rancang 15 November. Selepas 15 November tu semua keputusan PT3 akan dikeluarkan lah. Tapi dikeluarkan di sekolah. Itu yang kita sebut pentaksiran sekolah tu. Sekolah yang akan melaporkan mengikut format yang lembaga peperiksaan beri. Jadi mungkin masa yang berbaki ni kita ada dapat respon daripada pelajar sendiri, guru-guru maupun ibu bapa. Apakah yang menjadi kemusykilan utama oleh golongan ibu bapa dan guru-guru untuk melaksanakan PT3 ini? Apakah kegusaran yang timbul sebenarnya, ataupun mungkin Puan atau Tuan Haji boleh respon terus kepada ini? Selalunya isu apa yang antara isu yang biasa dirisaukan tentang pemilihan pelajar. Bolehkah PT3 ini digunakan untuk memilih pelajar ke ke asrama penuh, sekolah teknik vokasional, sekolah agama. Kemudian dalam penjurusan sendiri untuk pemilihan package di dalam kelas-kelas yang di tingkatan 4 nanti, umpamanya ke jurusan sains dan sebagainya. Kami mendapat di lembaga peperiksaan, perkara ini tidak ada menjadi masalah. Bahkan kita telah melalui PT3 dan juga pentaksiran di tingkatan 3 ini,
ataupun di peringkat menengah rendah ni, kita akan memberikan maklumat yang lebih banyak untuk tujuan-tujuan pemilihan ini. Yang seperti yang telah kita sebutkan tadi lah. Puan bagaimana? Ada respon daripada mungkin golongan ibu bapa, guru-guru sebelum ini? Okey. So sebenarnya kami di lembaga ni sedang membuat penataran, memberi taklimat seluruh Malaysia kepada dalam saranan PIBG. Lebih kurang melibatkan 15,493 orang, tak silap saya, ahli PIBG, dan kita sedang memberi penataran memaklumkan tentang PT3 ini. So kebanyakan feedback daripada parent ni, saya melihat mereka sangat bertumpu ke mana arah anak mereka nak melanjutkan pelajaran. Itu yang saya lihat. Pelaporan kita sangat lengkap. Pelaporan kita yang sangat holistik ni sebenarnya banyak membantu ibu bapa mengenali anak mereka lebih mendalam sebenarnya, dan juga membantu guru untuk memberi pendidikan yang lebih intensif kepada murid-murid. Maksudnya nanti keputusan itu akan dalam bentuk analisa. Ya, dia berbentuk pelaporan sebenarnya. Kalau kita sebut pelaporan tu, dia ada pelaporan PJSK-nya, pelaporan psikometriknya, dan pelaporan pentadsiran sekolah, dan juga akhir sekali kita sebut penyata keputusan PT3. Jadi ibu bapa juga boleh memantau sejauh mana tahap. Sangat deskriptif. Okey. Jadi seperti kata Menteri Pendidikan 2 tadilah, ibu bapa akan berpuas hati dengan keputusan yang akan format itu nanti. Baik, terima kasih. Itu sahaja masa yang kita ada ya. Kedua-duanya dari Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu Tuan Haji Kamarudin Jazuli, Timbalan Pengarah Redaksi Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan juga terima kasih juga kepada Puan Noriza Muhammad Noor, penolong pengarah Sektor Pengurusan Dasar dan Perkembangan LPM.